Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah, anda bersama dengan saya sekali lagi, Ustaz Najman bin Daud, dalam siri Tazkirah Semarak Nur Ramadan SK Kepong Frame. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan sekalian, sempena hari cuti nuzul Al-Quran, Ustaz nak berbicara berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang ada di hadapan kita adalah satu peninggalan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peninggalan pusaka yang amat bermakna buat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang betul-betul kepada keduanya. Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran merupakan satu pusaka, satu peninggalan besar, satu peninggalan yang amat berharga buat kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sayangkan kepada harta-harta pusaka mak ayah kita, maka anggaplah Al-Quran sebagai satu pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita berpegang betul-betul dengan Al-Quran, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Al-Quran yang ada depan kita ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan pelbagai nama. Antara nama Al-Quran disebut dengan Al-Kitab. Kita baca Al-Quran, kita akan jumpa Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita minta dalam solat kita setiap hari, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan yang benar. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut, inilah dia Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, dialah sebagai petunjuk kita. Kita minta petunjuk, ayuh kita kembali merujuk kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cara hidup kita, insya-Allah kita akan selamat. Yang keduanya, Al-Quran juga disebut sebagai namanya Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikru, yakni Al-Quran, dan kamilah yang tetap akan menjaganya. Al-Quran dengan nama Az-Zikru maknanya peringatan. Kita orang yang beriman, Islam sudah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala pun sudah. Barangkali ada sesekali kita lupa daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuh kita merujuk semula kepada Al-Quran, kerana di dalamnya ada peringatan untuk kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam satu perjalanan yang jauh untuk kita kembali pada Allah. Yang jauh itulah, yang lama itulah menyebabkan kita sering terleka. Kita terlupa apa sebenarnya tujuan kita hidup di atas dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita peringatan Az-Zikru, Al-Quran di hadapan kita. Seterusnya Al-Quran dengan nama Ar-Ruh. Ruh, kita faham ruh dalam badan kita ini boleh menyebabkan mata kita berfungsi, mulut kita berfungsi, hidung, bau, deria, panca indera kita semua berfungsi kerana adanya ruh. Orang yang mati, ruh telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka badannya hanya tinggal badan, kerana ruh tak ada, badannya tidak lagi berfungsi. Al-Quran sebagai ruh
Al-Quran nak mengembalikan badan kita ini letaknya pada fungsi yang sebenar. Kita hidup di dunia ini, fungsi kita untuk menjadi hamba Allah. Maka Al-Quran datang untuk mengembalikan ruh, mengembalikan fungsi kita. Kita sebagai khalifah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Maka orang yang membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, umpama orang ini berfungsi sebagai seorang hamba Allah, berfungsi sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama untuk kita kembali mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, kita tadabbur isi-isi Al-Quran, kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan kita sebarkan, kita sampaikan, kita mengajar orang lain tentang apa sahaja yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan mendapat satu kejayaan yang besar. Itu sahaja untuk kali ini. Terbaik, insyaAllah semua boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.